Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Maisara binti Tamsir daripada kelas Moral B. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan saya yang kedua, iaitu pembentangan mengenai amalan dan nilai yang terdapat dalam pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat di Malaysia. Baiklah, dalam pembentangan saya ini saya akan membincangkan tentang 3 perkara, iaitu nilai dalam kepelbagaian agama dan kepercayaan, apa itu nilai universal, dan juga contoh nilai universal dalam kepelbagaian agama juga kepercayaan. Baiklah, yang pertama iaitu nilai-nilai dalam kepelbagaian agama dan kepercayaan di Malaysia. Sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, izinkan saya memberi pengertian tentang nilai murni. Nilai murni ditakrifkan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan bertata susila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan juga Tuhan. Jadi berdasarkan takrifan nilai murni ini, semestinya kita mesti mengamalkan nilai murni dengan apa jua yang ada di sekeliling kita, iaitu sama manusia, alam maupun Tuhan. Selain itu, nilai murni juga merupakan satu konsep yang dijadikan asas oleh masyarakat untuk membuat pilihan sesuatu taraf, perilaku individu atau kelompok sebagai baik. Seterusnya, nilai-nilai murni perlu diamalkan dalam kehidupan seharian agar dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia. Hal ini dikatakan demikian kerana jika seseorang itu tidak mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian, mungkin beliau akan dibenci oleh masyarakat setempat dengan perilakunya yang tidak melambangkan seseorang yang berakhlak mulia. Secara keseluruhannya, atau boleh saya simpulkan, nilai murni dapat digambarkan dengan nilai positif. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang itu mengamalkan nilai-nilai murni, dia akan berkelakuan menjadi seorang yang baik dan dia tidak akan membuat sesuatu perkara yang boleh menjejaskan maruah dirinya ataupun negara maupun agama. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang nilai-nilai murni daripada perspektif pelbagai agama dan juga kepercayaan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Malaysia ni terdiri daripada pelbagai agama dan kepercayaan yang sememangnya mempunyai nilai murni masing-masing. Selain itu, penghayatan nilai murni oleh masyarakat dari pelbagai agama dan kepercayaan akan membawa kita kepada kehidupan yang bertamadun dan secara tidak langsung ianya bertindak sebagai pemangkin kepada keutuhan nilai murni dalam masyarakat. Jadi apa saya boleh simpulkan ialah kita sedia maklum bahawa setiap agama dan juga kepercayaan ini masing-masing ada ajarannya. Jadi semestinya ajaran yang diajarkan itu kepada penganutnya adalah ajaran yang baik-baik yang mengandungi nilai-nilai murni yang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik dan disenangi oleh Tuhan mereka sendiri. Baiklah, kemudian kita pergi kepada apa itu nilai universal. Nilai universal merupakan nilai murni yang diterima oleh masyarakat Malaysia dan menepati anutan agama atau kepercayaan masyarakat Malaysia. Negara Malaysia yang berbilang kaum sepatutnya mengamalkan pelbagai nilai-nilai universal supaya tidak berlaku perselisihan faham antara kaum. Baiklah, saya akan membentangkan beberapa contoh nilai universal yang akan saya bincangkan dalam pembentangan ini. Antaranya ialah baik hati, bertanggungjawab, kejujuran, toleransi, berkasih sayang dan juga harga diri. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang beberapa agama dan juga kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia. Antaranya ialah agama Islam. Agama Islam ini dianuti oleh orang-orang Melayu dan majoritinya ialah Bumi Putera. Mereka akan mengamalkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allahu Akbar. Baiklah, agama yang seterusnya ialah agama Kristian. Agama Kristian ini dianuti oleh orang-orang Cina, India dan Bumi Putera bukan Islam. Mereka ini mengamalkan kepercayaan kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan yang digelar Jesus Kristian.
agama Buddha. Agama Buddha dianuti oleh majoriti kaum Cina di Malaysia. Mereka ini mengamalkan ajaran Siddhartha Gautama, Buddha yang bermula di India. Kemudian kita ada agama Hindu. Agama Hindu ni merupakan agama yang tertua di dunia. Jadi agama Hindu ni dia bermula di lembah sungai Indus di India. Kalau di Malaysia, agama Hindu ini dianuti oleh majoriti kaum India. Mereka akan mengamalkan kepercayaan kepada dewa-dewi. Ratusan ribu umat Hindu dari etnis India sudah berkumpul dan menari di area kuil paling sakral di Malaysia, yakni Kuil Goa Batu. Kemudian kita ada Sikhisme, iaitu kepercayaan Sikh adalah gabungan antara Hindu dengan Islam yang diasaskan oleh Sri Guru Nanak Dev Ji, dan mereka yang menganuti Sikhisme ini percaya bahawa Tuhan ataupun Wahai Guru berada di mana-mana sahaja. Only jalebi, yes. Okay, let's go. Kemudian saya akan membincangkan tentang kepercayaan yang diamalkan oleh sesetengah masyarakat di Malaysia, iaitu antaranya ialah animisme. Kepercayaan animisme ini merupakan peringkat awal manusia mulai mempunyai agama. Mereka ni percaya bahawa alam ini mempunyai pelbagai kuasa yang menunggu atau mendiami seperti di gunung, bukit, busut, sungai, laut, pokok dan juga tanaman. Mereka ni akan menyembah kerana mereka percaya bahawa alam sekitar ni ada roh-rohnya, yang roh-roh baik. Jadi mereka akan menyembah apa jua yang ada di sekeliling mereka. Animisme adalah salah satu bentuk sistem kepercayaan tertua yang ditemukan di berbagai budaya di dunia. Animisme mengajarkan bahwa semua benda, baik hidup maupun tak hidup, memiliki roh atau kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia prasejarah meyakini adanya roh di alam semesta, seperti roh pohon, sungai, gunung, atau hewan, dan mereka berinteraksi dengan roh-roh ini melalui ritual dan upacara. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang kepercayaan Konfusianisme. Konfusianisme ini dia tak dianggap sebagai satu agama yang berunsurkan ketuhanan, tapi dia lebih kepada prinsip hidup yang baik. Masyarakat China telah menjadikan ajaran ini sebagai kepercayaan, dan tokoh Confucius telah disembah sebagai salah satu dewa yang penting dalam masyarakat China. Jadi biasanya Konfusianisme ini diamalkan oleh masyarakat Cina di Malaysia. Konfusianisme dan Taoisme adalah dua ajaran yang paling popular dan dipercayai oleh orang Cina di kehidupan mereka. Falsafah Konfusianisme menekankan hubungan antara masyarakat dengan manusia. Manakala Taoisme adalah falsafah yang lebih banyak menitik beratkan cara hidup seseorang dengan alam sekitar di sekeliling kita. Walaupun kedua-dua ajaran ini mempunyai pandangan dunia yang berbeza dan bertentangan, tetapi usaha-usaha mereka adalah untuk mendatangkan kesenangan dan panduan kepada rakyat. Baiklah, nilai pertama yang saya akan bincangkan iaitu nilai kejujuran. Bagi agama Islam, nilai kejujuran adalah prinsip yang sangat penting yang disyaratkan oleh Al-Quran dan diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Juga disebut sebagai as-siddiq, iaitu kebenaran, kejujuran dan ketulusan dalam perkataan, perbuatan dan juga niat. Sebagai contoh, anak-anak tidak boleh menipu kepada kedua ibu bapa mereka. Anak-anak seharusnya bercakap jujur walaupun ianya akan menyakiti hati kedua ibu bapa mereka, tapi sekurang-kurangnya dengan jujur itu, ibu bapa akan memahami situasi tersebut dan tidak akan memarahi anaknya dengan terlalu agresif. Jadi ibu bapa juga akan berlembut hati kerana anaknya telah jujur. Oleh itu, kejujuran ini amat penting dalam agama Islam supaya keluarga itu akan menjadi harmoni dan tidak berlakunya pergaduhan antara ibu bapa mahupun anak. Nilai murni kejujuran dalam agama Hindu pula dianggap sebagai bentuk dharma yang paling tinggi.
Satya merupakan unsur keimanan yang pertama, berasal dari perkataan Sanskrit iaitu melalui perkataan Sat yang bermaksud kebenaran, kejujuran dan ketuhanan. Dalam etika dan peradaban pada kaum India, mereka mempunyai kepercayaan iaitu percaya pada Satya. Jadi Satya ni mempunyai 5 pecahan yang diberi nama Panca Satya. Satya yang pertama ialah Satya Semaya, iaitu kejujuran terhadap Tuhan atau jin. Yang kedua ialah Satya Hridaya, iaitu kejujuran terhadap diri sendiri. Yang ketiga Satya Mitra, iaitu jujur terhadap rakan ataupun teman. Yang keempat ialah Satya Wacana, jujur terhadap perkataan. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah Satya Lasana, iaitu jujur dalam perbuatan. Baiklah, dari situ kita boleh lihat bahawa kaum India ini sendiri amat menekankan nilai murni kejujuran dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh bagi Panca Satya yang kelima iaitu Satya Laksana yang bermaksud jujur dalam perbuatan. Seseorang agama Hindu itu perlu jujur dalam setiap perkara yang dilakukannya dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kalau dia terjumpa dompet seseorang itu terjatuh, dia perlu pulangkan semula kepada pemiliknya. Berikut merupakan contoh tentang seorang kanak-kanak yang jujur terhadap perbuatannya. Dia telah terjumpa dompet seseorang dan memulangkannya semula. Kemudian kita pergi kepada nilai kejujuran dalam agama Buddha. Agama Buddha ni sememangnya sangat menghargai kejujuran ataupun sifat jujur. Semangat kejujuran di dalam agama Buddha boleh kita lihat dalam jalan suci iaitu kitab yang namanya Antagika Magga, khususnya dalam poin ketiga iaitu Samavaca, iaitu ucapan benar. Jadi dia dalam agama Buddha ni dia amat menekankan tentang berkata dengan jujur, iaitu berucap dengan benar, bukannya menipu. Berbicara tentang kebohongan, kita harus berhati-hati menjaga mulut kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang bohong, kata-kata yang tidak benar. Karena apa? Kalau kita sudah berani berbohong, maka ada kemungkinan lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, seperti pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, dan lain sebagainya. Dan di dalam agama Buddha dikatakan bahwa ketika seseorang sudah berbohong, itu tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah agama Sikhisma, iaitu nilai kejujuran yang diamalkan dalam ajaran Sikhisma ni melalui ajaran Guru Nanak. Nilai kejujuran diamalkan melalui cara yang kedua iaitu cara kirat karo, iaitu pengikut Sikh ni dia perlu mencari nafkah dengan jujur tanpa mengamalkan eksploitasi ataupun penipuan. Penganut Sikh ni dia tak boleh tipu dalam mencari nafkah. Jadi contohnya kalau ada seseorang tu dia berniaga, dia tak boleh nak tipu berat. Contoh kalau dia berniaga buah-buahan, dia tak boleh nak tipu berat buah-buahan tu, berat sayur-sayuran ke, kerana ianya akan adanya unsur penipuan yang boleh mendatangkan kerugian kepada seseorang pembeli. Baiklah, kemudian kita pergi kepada nilai baik hati. Saya akan memberi definisi bagi nilai baik hati dulu. Baik hati ini merupakan kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan diri dan orang lain dengan memberi bantuan serta sokongan moral secara ikhlas. Contohnya, seseorang itu menziarahi rakan yang sakit ataupun ditimpa kemalangan. Kalau kita lihat dari segi konsep baik hati ini pula, setiap agama dan kepercayaan mendorong penganutnya berbaik hati supaya memperoleh ketenangan dan membentuk individu yang budiman. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang nilai baik hati. Okey, kalau kita lihat daripada agama Islam, Islam ini sendiri mengajak umatnya untuk sentiasa melakukan sebarang kebaikan agar hidup sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Hal ini dikatakan demikian kerana kalau kita berbuat jahat dengan orang lain, ia akan mendatangkan kemurkaan oleh Allah Subhanahu Taala. Oleh itu, umat Islam ni dengan berbuat baik akan memperoleh pahala untuk menjamin kehidupan yang senang di akhirat kelak.
Jadi kita sebagai umat Islam ni perlu sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik hati, yang disenangi oleh orang lain. Contohnya kita menolong orang dalam kesusahan, kita memberi sedekah, ataupun kita berbuat baik dengan orang tua, dengan adik-beradik. Itu semua cukup untuk kita dapat pahala. Dan Hana, salam atuk nenek. Mari hormat atuk nenek, jaga adab kita. Hormat pada yang lebih tua. Sopan santun ikut kata, Allah sayang kita. Baiklah, seterusnya dalam agama Kristian, kebaikan hati ini sering disebutkan dalam kitab Yunani maupun kitab Ibrani. Kata Ibrani dahsyat apabila digunakan sehubungan dengan kebaikan hati muncul sebanyak 245 kali. Jadi, kita dapat lihat bahawa sememangnya agama Kristian ni menekankan kebaikan hati. Sebab kita boleh lihat berapa banyak kali disebut dalam kitab mereka. Oleh itu, sebagai penganut agama Kristian di luar sana, anda digalakkan untuk sentiasa berbuat baik atau melakukan perkara-perkara yang disenangi oleh orang ramai supaya kalian akan diberkati hidup oleh Tuhan. Baiklah, kalau kita lihat baik hati, nilai baik hati dalam kepercayaan Konfusianisme pula, ianya disebut sebagai Ren. Ren ni ataupun baik hati disebut dalam buku 5 klasik yang bermaksud sikap menyayangi dan murah hati terhadap semua orang. Contohnya, dia sentiasa tolong orang-orang yang dalam kesusahan. Contoh, kalau orang tu tak ada duit, dia bagi untuk beli makan. Dan apa-apa jualah yang dapat membantu orang lain atau meringankan beban orang lain. Ketika Anda melihat orang yang baik, pikirkan untuk menjadi seperti dia. Ketika Anda melihat seseorang yang tidak begitu baik, renungkan titik lemah Anda sendiri. Lihat pula kepada baik hati dalam kepercayaan animisme. Dalam kepercayaan animisme ni, baik hati merujuk kepada sikap atau sifat yang menunjukkan kebaikan, keprihatinan dan kelembutan terhadap makhluk hidup, alam dan juga lingkungan sekitar. Jadi mereka ni kan sembah batu-bata, pokok ataupun tanaman, matahari. Jadi mereka ni sebenarnya berbuat baik dengan alam. Jadi mereka percaya kalau mereka ni berbuat baik dengan alam, alam tu sendiri ada roh-roh baik yang akan membantu mereka dalam kehidupan. Seterusnya, kita pergi kepada nilai berkasih sayang. Okey, dalam nilai berkasih sayang, sebenarnya kalau dalam agama Islam, sifat kasih sayang ni menjadi fitrah semula jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam naluri insan. Melalui nilai berkasih sayang, lahirnya rasa keinsanan dan kemanusiaan, timbulnya rasa keadilan dan keinsanan, dan munculnya rasa belas kasihan yang mendorong manusia untuk membantu orang lain. Sebagai contoh, seperti situasi sekarang, iaitu masyarakat Palestin diserang oleh Zionis Israel. Jadi kita ada sifat kemanusiaan tu, iaitu kita rasa kesian bila lihat mereka di jajah ataupun ditentang oleh Zionis Israel. Jadi apa yang kita boleh buat, walaupun kita tidak boleh pergi ke sana, kita boleh mendermakan duit kepada tabung-tabung yang boleh membantu mereka di sana, ataupun kita juga boleh menitipkan doa buat mereka. Jadi di sini jadi bila kita ada kepedulian terhadap isu Palestin ni, sebenarnya kita telah menunjukkan nilai berkasih sayang sesama saudara kita, sesama saudara Islam kita di sana. Kalau dalam agama Hindu pula, peringatan penting yang diingatkan dalam Bhagavad Gita iaitu Avesta Sarva Bhutanama, yang artinya jangan benci sesama makhluk kerana kita semua adalah sama. Vasudeva Kutumbaka, iaitu perintah berkasih sayang ini ternyata menyeluruh dalam semua agama. Okey, kat sini saya nak terangkan yang bahawa agama Hindu ni dia tak bagi kita mempunyai dendam dengan sama manusia lah, ataupun boleh kita katakan benci antara satu sama lain, kerana sifat
benci ni sendiri akan menimbulkan kemarahan dan daripada kemarahan akan berlakunya pergaduhan. Jadi sememangnya agama Hindu ni tidak mahu adanya sebarang pergaduhan, perselisihan faham antara sama makhluk. Oleh itu dalam agama Hindu ni mereka menekankan perintah berkasih sayang antara satu sama lain. Baiklah, seterusnya dalam agama Kristian, sememangnya nilai berkasih sayang ni merupakan nilai utama yang menjadi panduan bagi umat Kristian. Dalam agama Kristian ni juga untuk mengadakan kasih sayang yang berkesan seseorang individu itu mestilah mengamalkan keadilan, keampunan dan juga ketaatan. Jadi dalam agama Kristian, umat Kristian ni diseru untuk mengamalkan perasaan kasih sayang kepada semua dan tiada yang terkecuali. Sebagai contoh, kasih sayang kepada Tuhan, keluarga, rakan, saudara, jiran malah musuh. Berdasarkan Bible, terdapat dua hukum yang terutama bagi umat Kristian, iaitu yang pertama ialah Markus 12:30, kasihanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu serta dengan segenap kekuatanmu. Kemudian yang kedua ialah Markus 12:31, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kerana tiada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi ingin diterangkan bahawa kedua-dua hukum ini adalah berdasarkan Bible yang menjadi panduan bagi semua penganut agama Kristian. Jadi jelaslah bahawa agama Kristian ini mementingkan nilai kasih sayang kepada sesama manusia. Kemudian kita pergi pula kepada agama Buddha. Dalam agama Buddha, mereka menekankan memancar metta. Metta itu ialah kasih sayang dan cinta kasih, iaitu kita menunjukkan metta kepada semua makhluk tanpa kecuali. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada nilai bertanggungjawab. Nilai bertanggungjawab bermaksud kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Seterusnya, bagi konsep pula, setiap individu di atas muka bumi ini dia tak lari atau tak terlepas daripada amanah atau tanggungjawab baik yang tua maupun yang muda. Contohnya tanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, negara dan juga agama. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada nilai tanggungjawab dalam pelbagai agama dan juga kepercayaan. Sebagai contoh, dalam agama Islam, nilai tanggungjawab ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam kehidupan. Iaitu macam kita tahu, seseorang itu dia tak lari daripada pelbagai tanggungjawab. Jadi kalau dalam agama Islam ni dia ada tanggungjawab kepada Allah, iaitu seperti menunaikan solat 5 waktu dalam sehari dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian tanggungjawab kepada diri, iaitu tidak membuat perbuatan yang tidak baik. Kemudian tanggungjawab terhadap keluarga dengan menyediakan nafkah bagi keluarga. Kemudian tanggungjawab terhadap masyarakat. Sebagai contoh, membantu masyarakat yang dalam kesusahan seperti mangsa banjir ataupun masyarakat yang rumahnya terbakar. Jadi kita akan menjadi sukarela atau sukarelawan untuk membantu mereka yang dalam kesusahan ini. Seterusnya, tanggungjawab terhadap alam, iaitu kita perlu menjaga alam atau persekitaran di sekeliling kita, kerana kalau alam kita ni tercemar, sememangnya ini akan datang keburukan kepada ramai manusia. Kemudian dalam agama Sikhisme ini juga telah menjadi sebagai tanggungjawab bagi seorang Sikh untuk mengeluarkan satu daripada 10 pendapatannya untuk tujuan menderma yang dipanggil sebagai wansana, iaitu berkongsi. Jadi mereka ni memang perlu untuk mengeluarkan sedikit pendapatannya untuk menderma, supaya beliau ini dapat memberi kesenangan ataupun dapat meringankan beban orang lain. Baiklah, kemudian dalam agama Hindu pula sangat menekankan tanggungjawab. Tanggungjawab dalam bahasa Hindu ni ialah dharma. Oleh itu, seorang penganut Hindu ini perlu melakukan sebarang tugas dengan penuh tanggungjawab dan dilakukannya dengan sempurna serta amanah, supaya dalam melakukan tugas tersebut tiada sebarang perselisihan faham ataupun membuat kerja secara acuh tak acuh.
seterusnya kita pergi kepada kepercayaan animisme. Dalam kepercayaan animisme ni, setiap penganut haruslah memahami sepenuh peraturan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh nenek moyang. Siapa yang menganuti atau mempercayai kepercayaan animisme ni, mereka percaya bahawa arwah nenek moyang mereka ni selalu memperhatikan mereka dan melindungi, tetapi akan menghukum mereka juga kalau mereka ni melakukan perkara-perkara yang melanggar adat. Jadi menjadi tanggungjawab bagi penganut kepercayaan animisme ni untuk sentiasa mematuhi peraturan dan tidak melanggar adat nenek moyang mereka. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada nilai harga diri. Harga diri ni bermaksud keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memuliakan dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Baiklah, dalam agama Islam, setiap umat Islam ni perlu memelihara kehormatan diri agar menjadi seorang Muslim yang bermaruah. Sebagai contoh, wanita dan lelaki menjaga aurat dirinya. Kat sini saya nak tekankan harga diri bagi wanita. Contoh, kalau wanita tu dia tak menutup aurat dengan sempurna, badan dia terdedah, rambut dia terdedah. Jadi bila dia dikacau oleh lelaki-lelaki di luar sana, sememangnya harga diri mereka itu telah jatuhlah kan. Jadi oleh itu, untuk meningkatkan harga diri atau meningkatkan kehormatan diri itu, seorang wanita perlu menutup aurat dengan sempurna agar tidak dikacau oleh lelaki-lelaki di luar sana atau terjebak dengan sebarang hubungan yang tidak disukai oleh Allah yang membawa kepada perzinaan. Baiklah, kalau dalam agama Hindu, harga diri ini dikaitkan dengan lambang kesucian. Sesiapa yang tidak menjaga maruah diri dikatakan telah menghina dan menjatuhkan martabat agama. Oleh itu, bagi penganut Hindu, mereka sememangnya perlu menjaga maruah diri, menjaga harga diri agar mereka ni menjaga nama baik agama, nama baik keluarga dan juga nama baik diri sendiri. Dalam agama Buddha juga turut menekankan nilai harga diri. Penganut Buddha perlu menjaga maruah diri tanpa melakukan perbuatan dosa. Ini terbukti melalui mematuhi 5 rukun moral agama Buddha, iaitu Pancasila, yang memerlukan penganut agama Buddha ni untuk mematuhi Pancasila, iaitu dengan tidak melakukan perbuatan dosa seperti jangan membunuh, mencuri, berzina, berbohong dan mengambil dadah atau arak yang boleh melalaikan manusia. Jadi sekiranya beliau menjauhi diri daripada melakukan perbuatan dosa, sememangnya beliau ni telah memartabatkan harga diri mereka dan meletakkan mereka ni di satu kelas yang lebih tinggi kerana tidak melakukan perbuatan dosa yang boleh menjatuhkan maruah agama, bangsa dan juga negara. Kemudian kita pergi kepada nilai harga diri dalam kepercayaan Konfusianisme. Jadi ajaran ini sebenarnya menentang penganutnya yang tidak mengamalkan sikap menjaga harga diri. Dalam Konfusianisme ni cuma bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi mereka ni perlulah menjaga kehormatan diri dengan melakukan sesuatu perkara yang baik, supaya orang masyarakat di sekeliling ni menganggap kita orang yang baik, orang yang tidak mendatangkan masalah. Jadi benda tu sebenarnya ialah kita telah menjaga kehormatan diri kita ataupun harga diri kita, kerana kita ni tidak menjadi orang yang jahat yang boleh menjatuhkan harga diri kita. Pada nilai toleransi, Islam sendiri mengajarkan pentingnya berlaku baik dan bertolak ansur kepada semua orang termasuk non-Muslim. Hal ini dikatakan demikian kerana kalau kita ada tolak ansur, kita ada sikap sabar tu, atau kita boleh bertoleransi, sememangnya kita mempunyai komunikasi yang baik antara satu sama lain. Sebab toleransi ni memerlukan percakapan yang boleh buat dua-dua pihak berpuas hati dengan satu keputusan. Jadi kita ni perlu sentiasa fikir tentang orang lain ataupun pendapat orang lain, dan kita perlu bersikap tolak ansur atau bertoleransi untuk memastikan tiadanya berlaku sebarang perselisihan faham untuk membuat satu keputusan.
Toleransi dalam agama Hindu pula iaitu ahimsa atau non-kekerasan adalah prinsip yang sangat penting dalam Hinduisme atau agama Hindu. Dengan menerapkan ahimsa ni, umat Hindu diajarkan untuk menghargai keberagaman dan menghormati pilihan agama orang lain. Macam kita tahu, toleransi ni kita bertolak ansur antara satu sama lain. Jadi dengan menghargai atau menghormati pilihan agama orang lain, kita tidak akan memberi ataupun kita tidak akan memberi suatu pandangan yang negatif kepada seseorang itu. Jadi kita ni akan sentiasa bertolak ansur dalam suatu perkara. Dalam pemilihan agama ni juga kita bertolak ansur. Kita ni kiranya bersifat terbuka lah, sebab kita boleh menerima pelbagai agama yang ada di sekeliling kita. Seterusnya, dalam kepercayaan Konfusianisme juga telah menerapkan nilai toleransi iaitu Shu yang meliputi murah hati, toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain. Shu ni juga merupakan salah satu nilai murni ada dalam buku kepercayaan Konfusianisme iaitu buku Lunyu. Nilai toleransi dalam agama Hindu. Buddhisme ni juga mengajarkan pentingnya hidup secara damai dengan sesama manusia dan menjaga hubungan yang harmoni dengan semua makhluk tanpa memandang perbezaan agama, budaya atau latar belakang lainnya. Baiklah, jadi kita sedia maklum bahawa sebenarnya agama Buddha tu juga sangat menekankan damai dalam kehidupan manusia. Oleh itu, sebagai penganut Buddha, mereka ni perlu sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain ataupun menghormati orang lain, kerana dengan berbuat baik ataupun bertolak ansur menghormati orang lain, kita dapat mewujudkan suasana kehidupan yang damai. Kerana suasana kehidupan yang damai ni sememangnya amat tenang dan kita pun tak akan adanya sebarang perselisihan faham dan kita dapat mencegah sebarang pergaduhan yang boleh membawa kepada keruntuhan akhlak dalam diri kita. Kesimpulan, setiap nilai-nilai murni yang dibincangkan seharusnya diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan seharian tanpa mengira perbezaan agama dan juga kepercayaan. Sememangnya terdapat banyak lagi nilai murni yang diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan dan bukannya terbatas kepada 6 nilai universal yang saya bincangkan tadi. Jadi kesimpulannya, kesemua agama memberi panduan dan ajaran agar penganutnya menjadi manusia yang baik, taat kepada ajaran agama masing-masing dan mengamalkan nilai-nilai murni untuk mencapai kecemerlangan diri. Oleh itu, setiap penganut dari pelbagai agama dan juga kepercayaan perlu mengamalkan sikap nilai murni yang diajarkan oleh agama itu sendiri supaya kita dapat menjadi seseorang yang berakhlak mulia dan disenangi oleh masyarakat di sekeliling kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kekhilafan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.